Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita Wishahul Afrah wa Isbahil Falah, kita Jawi muka surat 29 baris atas sekali. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syeikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Dan jika kembali dengan dan jika belum memakai dengan fardu, maka sunat ia kembali dan sunat sujud sahwi. Jadi masih lagi sambung pada perbahasan berkaitan dengan sujud sahwi. Dia kata dulu bahawasanya kalaulah dia tu bab kunut dengan tasyahud awal. Kalau dalam bab tasyahud awal, dia dah berdiri rakaat ketiga, kemudian dia sengaja turun, maka batal sembahyang dia. Sengaja turun. Ataupun waktu kunut dia pergi sujud dah, lepas tu dia naik semula, batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Kata batal sembahyang tu kalau sengaja dan kalau tahu hukum dia haram. Kalau tak sengaja atau terlupa ataupun jahil hukum haram, maka tak batal sembahyang dia kalau buat begitu. Dan bila tak batal sembahyang dia, sunat sujud sahwi. Sunat juga sujud sahwi. Bila dia tu dah sujud dah, kemudian dia tu bangun semula kunut. Kalau sengaja batal sembahyang, tak sengaja tak batal sembahyang. Bila tak sengaja tu sunat sujud sahwi. Begitu. Lepas tu hari ininya kita nak bahas sambung lagi, masih lagi tasyahud awal, masih lagi kunut. Tadi itu perbahasan kalau sudah naik rakaat ketiga ataupun sudah sujud, dia tak buat kunut, patut patah balik, hukum dia batal dan sebagainya. Ni pula tak dang masuk sujud pertama, dia baru ingat tak kunut lagi, dia pun patah balik Ataupun dia terlupa tasyahud awal, dia tak dam diri lagi, tengah-tengah nak berdiri teringat tak tasyahud awal lagi, adakah boleh turun ataupun tidak. Maka dia bahas sini. Dan jika belum memakai dengan fardu ni dengan makna dia belum masuk rukun lain. Jadi kalau contoh kunut tu dia belum sujud lagi, dia on the way sujud, tak sujud lagi. Kalau dia tu tasyahud awal, dia nak berdiri dah, tak berdiri lagi, dia on the way berdiri. Mana dia belum lagi buat rukun yang seterusnya. Maka begitu. Dan jika belum memakai dengan fardu, maka sunat ia seorang kembali. Sunat kembali. Contohnya kalau tasyahud awal, dia dah on the way berdiri rakaat ketiga ni, dia baru teringat tengah-tengah tu, terlupa nak sujud tilawah, nak duduk antara dua sujud. Boleh tak dia kembali? Sunat dia kembali. Sunat dia duduk tasyahud awal.
Beza hak tadi ya. Hak tadi tu dah berdiri dah. Berdiri dah tak boleh. Ni terlupa juga. Lepas tu dia on the way nak berdiri dah. Tak berdiri lagi, on the way berdiri. Baru teringat dia turun balik sunat. Sama juga ketika kunut, tak ada lagi nak on the way sujud, tiba-tiba dia dah bangun dah daripada sujud tu ke kunut. Maka sunat dia kembali. Dia on the way nak sujud, tak sujud lagi, on the way nak sujud, baru teringat, sunat dia patah balik kunut. Okey. Sunat ke? Dan sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi itu jika sudah hampir ia seorang makmum tadi, seorang yang sembahyang tadi, kepada qiyam, kepada berdiri pada masalah tasyahud. Okey. Sekarang ni antara tasyahud kita duduk dengan berdiri. Itu pun daripada sujud ni Allah. Sampai sini contoh. Ni lebih daripada hak berdiri, hampir dah kepada berdiri, hampir dah kepada berdiri, tak berdiri lagi, hampir berdiri. Kalau hampir berdiri, sunat patah balik duduk tasyahud awal, sunat sujud sahwi. Dua. Sekali lagi, dia tasyahud awal, dia sujud yang kedua. Dia pun Allah. Tak buat tasyahud dia pun Allah. Dekat-dekat nak berdiri tu dia baru teringat, Allah, lupa tasyahud awal. Sunat patah balik, sunat sujud sahwi. Bila dia berdiri tu lebih dekat dengan berdiri. Dia berdiri tu bukan berdiri sungguh, dia berdiri tu dekat-dekat nak berdiri dah, dia turun balik. Tu sunat dan sunat sujud sahwi. Tu sama juga kalau kunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia pun terlupa kunut, dia pun Allah lupa. Tak kunut lagi, tapi hampir kepada sujud, sunat dia kembali kunut, sunat sujud sahwi. Begitu. Ataupun sudah sampai ia seorang kepada hak rokok pada masalah kunut. Kalau untuk kunut pula hak rokok, dia dah sujud dah, nak dua sujud ya, Allah, lebih hak rokok, baru teringat, aku terlupa nak kunut, sunat patah balik, sunat sujud sahwi. Maknanya apa? Kalau dia teringat tu sebelum hak rokok, tak sunat sujud sahwi. Tak sunat sujud sahwi. Kalau dia teringat tu sebelum daripada nak qiyam, sebelum daripada nak berdiri, baru jaket sikit saja, peringat dah, patah balik, tak sunat sujud sahwi. Begitu. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tetapi tiada sunat sujud sahwi jika belum lagi sampai kepada yang tersebut. Apa yang tersebut? Kalau dalam bab kunut tak sampai hak rokok lagi, dia daripada sujud kedua Allah, tak sampai hak rokok lagi, dia teringat dia ni belum silap, betul lah, dia teringat dia ni belum tasyahud awal, maka dia patah balik tasyahud awal tu sunat, tak sunat sujud sahwi. Begitu. Kalau hak kunut pula daripada berdiri, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allah, tak ada hak rokok lagi, tak sampai hak rokok lagi, dia teringat, lepas tu sunat patah balik dan sunat tak sunat sujud sahwi. Begitu. Jadi kalau pada masalah kunut, dia tengok sampai hak rokok ataupun tidak. Allah, tak sampai lagi hak rokok, teringat dah, patah balik, sunat patah balik, tak sunat sujud sahwi. Kalau untuk sujud nak naik ke rakaat yang ketiga pula, dia tak tasyahud awal, Allah, dia baru teringat, Allah, lupa nak tasyahud. Adakah ni sampai tahap berdiri? Tak. Maka ni sunat patah balik tasyahud awal dan tak sunat sujud sahwi. Sebab apa tak sunat sujud sahwi? Sebab dia tidak mendekati berdiri. Dia tak dekat dengan berdiri, dia masih jauh lagi berdiri, maka tak sunat sujud sahwi, sunat patah balik saja. Kemudian dia katanya, sebab apa tak sunat sujud sahwi? Maka dia kata, kerana sedikit perbuatan seseorang tu, dia kira sedikit. Bila sedikit tak kira banyak lah. Kalau dekat-dekat nak berdiri, dia kira banyak. Daripada nak berdiri, dekat-dekat nak berdiri tu, nak turun semula tu, banyak ni, dia kira perbuatan yang banyak.
Daripada kunut, daripada i'tidal tu nak ke sujud tu, dekat sujud dah, tak sujud lagi, dia baru teringat dia tak kunut, sunat patah balik dan sunat sujud sahwi, kerana perbuatan dia dah jauh dah daripada hak rukuk, lebih daripada hak rukuk. Maka beberapa surah gambaran yang tersebut itu jika imam atau yang sembahyang seorang diri. Yang tersilap apa semua ni kalau imam dengan sembahyang sendiri. Sebab itulah taklif makmum tu tegur tu imam berdiri daripada rakaat kedua sampai rakaat ketiga, tak tasyahud awal, tak boleh makmum belakang subhanallah, tak boleh. Makmum kalau turun saja, kalau sengaja batal sembahyang imam. Sudah itu. Kalau tak sengaja, tak batal sembahyang imam. Jadi kita jangan membatalkan sembahyang imam. Tu imam dah berdiri dah, dia berdiri tu pula sengaja. Dia berdiri tu pula apa nama tu? Dia berdiri tu pula terlupa nak baca tasyahud awal. Itu pun subhanallah. Jangan. Kalau dia turun balik, sengaja turun, batal mayat. Batal mayat imam tu. Lepas tu dia kata sini, imam dengan sembahyang sendiri. Lepas tu kalau makmum, maka jika yang sembahyang itu makmum, wajib ia makmum tadi kembali mengikut imamnya. Imam bagi makmum pada barang tempat imamnya, pada barang tempat imam bagi makmum. Yang ni di mana imam tu buat, di situlah dia buat. Melainkan jika perbuatan imamnya, imam bagi makmum tu tersalah ia imam mengerjakan sesuatu yang membatalkan sembahyangnya, sembahyang imam, tu tak diikut. Kalau dia buat perkara yang boleh membatalkan sembahyang imam, bila kita tengok tu, ni silap ni, kalau dia buat sengaja batal ni, tu tak diikut. Contohnya seperti ia imam qiyam, berdiri, sudah betul pendirian imam tu, maka kembali pula kepada duduk membaca tasyahud. Jadi sekarang ni dia kata tak habis. Ataupun sujud ia imam tu sudah hampirlah menghantarkan anggota imam yang 7, maka kembali pula kepada kunut, maka tiada harus makmum mengikut kembali serta imam bagi makmum tadi, tetapi hendaklah berdiri imamnya habis zikir. Okey, sekarang ni dia kata ada dua situasi. Ni payah sikit. Dia kata apa? Kalau lah tu imam tu dah berdiri dah, diri betul berdirian ni berdiri sungguh lah. Dia dah berdiri sungguh dah daripada rakaat kedua kepada rakaat yang ketiga. Tiba-tiba tu imam tu pergi duduk balik. Tu imam tu pergi duduk balik. Bila pergi duduk balik, makmum tak boleh ikut tu imam. Makmum tak boleh ikut tu imam hak duduk tu. Tak boleh ikut tu imam hak duduk. Sebab apa? Sebab itu perbuatan yang salah. Perbuatan yang salah macam mana? Kalau dia sengaja, boleh batal. Tu salah. Sekarang ni kita tak tahu tu imam sekarang ni buat sekarang ni sengaja kau tak sengaja, tak tahu. Kalau tak sengaja, kata dulu tak batal. Kalau sengaja turun, batal. Sekarang ni kita tak tahu imam ni batal kau tak batal, jadi kita tak ikut. Itu perbuatan yang salah. Macam naik rakaat kelima lah. Naik rakaat kelima, kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja tak batal. Boleh tak makmum ikut? Tak boleh. Makmum yakin dapat rakaat lah. Kalau makmum 2 kali 5 dengan imam, tak boleh ikut. Dia kena ikut lah tu imam tu. Jadi yang makmum rasa 4 rakaat dah ni, tak boleh ikut yang kelima. Yang kelima dia kena duduk je. Dia kena duduk tepat tasyahud akhir tu, sambil tegur tu imam subhanallah. Gitu. Subhanallah. Tak turun pas sudah tu imam. Degi nak mampu. Itu. Lepas tu lagu mana? Ada 2 pilihan dalam kitab yang Nahdlatul Talibin sebut. Pertamanya kita mufaraqah. Niat mufaraqah, sembahyang sendiri, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya ialah kita tunggu tu imam sampai salam, kita salam sama-sama. Boleh. Sebab apa boleh pula? Sedangkan tu imam kan ni rakaat kelima. Sebab mungkin salah. Mungkin sengaja, mungkin salah, mungkin sengaja ni kita ambil atau sengaja.
Tapi kita ni tak boleh ikut tu imam ni rakaat kelima, tak boleh. Sebab kita yakin dapat. Dia tu kita tak tahu. Dia tu kita tak tahu, dia sengaja kau tak sengaja sekarang ni. Jadi kita ambil hal tak sengaja. Jadi sebab tu boleh kita bagi salam untuk imam. Jadi kita tunggu untuk imam. Yang maka kita tunggu tu imam, afdalnya tunggu tu imam, sama-sama bagi salam. Tu afdal. Kalau nak pilih mufaraqah tak apa, aku nak terberak ni, nak tunggu kawan ni serakaat lagi, aku tak tahu lah. Nak terberak dah. Kita pun mufaraqah tak apa. Tu. Tetapi hendaklah menanti berdiri imam bagi makmum tadi. Jadi bila tu imam tadi dia kembali duduk, mana makmum ni kena berdiri dan makmum ni kena menunggu imam tadi berdiri bersama dia. Sebab imam kan turun balik tu. Bila turun balik ada kebarangkalian. Kalau sengaja batal sembahyang, tak sengaja tak batal sembahyang. Jadi kita pun tak boleh ikut tu imam duduk tasyahud awal, kena berdiri. Dan kita tunggu tu imam ketika berdiri. Tu. Masalah pelik ni. Sebab tu kita kata jangan sebut subhanallah. Ni antara benda yang kita takut ini tu imam. Kita dah tahu kadang-kadang. Kalau terlupa rakaat terakhir tak apalah. Rakaat kedua dan ketiga ni. Kalau terlupa terberdiri rakaat ketiga tu, makmum belakang risau dah. Sudah tak ada tasyahud. Kalau tu imam berdiri rakaat ketiga, terus berdiri rakaat ketiga, selesai masalah. Lepas tu kalau dia tidak buat sujud sahwi, kita buat sujud sahwi, selesai masalah. Jangan dia berdiri, kita duduk tasyahud, kita baca seorang-seorang. Itu lagi teruk tu. Kita buat benda yang tak dibuat imam. Jadi ketika tu tak payahlah subhanallah, subhanallah, tak payah. Kalau dia subhanallah, kita tak boleh ikut dah. Dia duduk, kita berdiri, menanti imam berdiri. Menanti imam diri semula. Kita kena tunggu ketika kita berdiri. Dia katanya, yang kata kena menanti berdiri ni begini. Jika sudah ia imam, sudah ia makmum berdiri serta imamnya imam bagi makmum pada surah, pada gambar masalah meninggalkan tasyahud awal. Okey, sekali lagi ya. Ni yang kalau sama-sama berdiri. Bukan hak duduk ni, silap. Kita tak baca habis. Kita tak baca habis ayat dia. Jadi kita ulang semula. Sekarang ni tu imam naik tasyahud, naik lepas sujud kedua kepada rakaat ketiga tanpa tasyahud awal, dan makmum ikut sekali. Makmum ikut sekali naik. Baguslah makmum ni. Makmum ni mengaji. Dia tak kata subhanallah. Okey. Kemudian tiba-tiba tu imam duduk. Sudah. Sudah. Tu imam mikir, tak tasyahud awal aku ni. Dia duduk. Tu imam, makmum diri dah. Berdiri belakang dah. Maka ketika tu tak boleh makmum duduk semula. Kena tunggu tu imam diri situ. Berdiri. Kita berdiri rakaat ketiga, tunggu tu imam tu bangkit balik. Lepas tu kita ni batal lah mayang. Tak batal mayang lah. Yang batalnya kita pergi turun. Kita pergi turun dengan sengaja ikut tu imam. Batal. Jadi kita ikut tu imam sekarang tak boleh. Sebab tu imam ni buat perkara yang boleh membatalkan semayang kalau sengaja. Kalau tak sengaja tak batal, seperti mana kita sebut. Jadi sekarang kita ada kebarangkalian boleh jadi batal tu imam, boleh jadi tak batal tu imam. Kita ambil pendapat tak batal, ambil hak tak batal. Bila bercanggah antara dua tu, boleh jadi batal, boleh jadi dok. Ambil dok. Bila ambil dok, kita tak boleh ikut tu imam duduk sekali, tak boleh. Kita berdiri lah. Berdiri situ menanti tu imam. Tunggu. Tu. Tak ada salah kita diam lama, tak ada salah sebab kita niat makmum dah. Kita niat makmum dah. Ada awal-awal sembahyang. Jadi kita tunggu dia berapa puluh jam pun tak apa. Dirilah situ. Atau belum lagi ia makmum berdiri, maka kembali imam bagi makmum tu duduk tasyahud. Padahal ia imam sudah berdiri betul. Maka wajib makmum itu berdiri. Jangan ia makmum duduk beserta imamnya, imam bagi makmum. Ini masalah kedua. Sekarang ni sama, hak tadi tu dua-dua berdiri. Hak tadi tu imam Allahu Akbar, tak buat tasyahud awal. Makmum pun Allahu Akbar, tak buat tasyahud awal. Tu imam duduk saja, dia tak boleh duduk. Makmum tak boleh duduk. Lepas tu
Tunggu tu imam ni sampai berdiri. Sekarang ni masalah lain pula. Tu imam Allahu Akbar, di tu dah. Kita pun redha lah. Tu imam ni tak buat tasyahud. Allah tak, belum nak berdiri tu imam tiba-tiba duduk. Ni masalah. Tu imam tiba-tiba duduk, padahal imam dah berdiri tu dah. Kita ni baru on the way nak berdiri, dia tiba-tiba berdiri. Sama juga tu imam makmum ni tak perlu duduk, dia perlu berdiri. Tunggu tu imam situ. Sebab apa tunggu tu imam situ? Sebab imam sudah melaksanakan perbuatan yang salah. Salah macam mana? Kalau dia sengaja boleh batal, tak sengaja tak batal. Tu. Masalah macam-macam ni kitab ni pun. Bisa kitab ni. Tu. Wajib makmum tu berdiri, jangan duduk. Demikian lagi jika sujud imam, padahal sebelum lagi tunduk sujud makmum, kemudian kembali imam kunut, maka tiada harus makmum kunut serta imamnya imam bagi makmum. Ini kunut pula. Sama ya. Tu imam tidak sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, tak baca doa kunut. Tu imam Allahu Akbar, letak dah. Tiba-tiba kita pun Allah, doa on the way nak sujud, Allah, dia berdiri balik baca kunut. Kita kena sujud, tak boleh baca kunut ke dia. Kita kena sujud, tak boleh baca kunut dengan dia. Sebab apa tak boleh? Sebab tu imam sudah letak semua anggota sujud dia, tiba-tiba dia pergi berdiri untuk kunut pula, tak boleh ikut. Lepas tu tunggu tu imam ketika sujud. Tunggu kawan tu. Kawan tu duduk sorang-sorang. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tak batal imam. Tak batal imam gini. Kalau dia sengaja batal. Untuk imam kalau dia sengaja batal. Kalau dia tak sengaja tak batal. Sekarang ni makmum ni. Makmum ni tak tahu tu imam ni sengaja ke tak. Sebab tu makmum masih boleh ikut. Tapi imam tu, dia kalau dia buat sengaja, batal tu imam. Kalau dia tak sengaja, tak batal tu imam. Tak sengaja, bangun balik. Dia buat-buat baru sedar. Patutnya tak boleh ni. Dia baru sedar. Tak batal dia, sebab tak sengaja. Ni kalau dah tahu dah, batal ni kalau buat gini. Dia berdiri juga. Imam tu batal. Imam tu yang batal. Itu makmum tak ada. Tu makmum dia ada kebarangkalian. Boleh jadi tu imam ni batal, boleh jadi tu imam tak batal. Jadi kaedahnya, kesimpulannya, kalau antara batal tak batal, kita ambil tak batal. Maka sebab tu kita kena tunggu. Kita boleh ikut dia lagi. Cuma kalau nak mufaraqah boleh ya. Nak mufaraqah boleh saja. Cuma boleh tunggu. Jangan ikut sudah. Kalau ikut batal kita. Kemudian tu. Tetapi wajib ia makmum turun sujud. Jadi kalau on the way dah, makmum tu dah turun nak on the way sujud dah, tiba-tiba tu imam pergi naik kunut balik, kita turun sujud macam biasa. Tidak perlu naik kunut dengan tu imam. Maka adalah dua surah ini, dua gambaran masalah ni, tiada harus makmum mengikut imamnya. Imam bagi makmum tak boleh. Sebab apa? Kerana imamnya imam bagi makmum, tiada sunyi, tiada bebas daripada kembali imam itu. Jika tersalah sebab lupa imam, tiada batal semayangnya. Kalau lupa tak batal. Kalau sengaja batal. Boleh jadi tak imam tu lupa, boleh jadi lupa. Sebab tu makmum tak boleh ikut. Makmum tak boleh ikut perbuatan yang salah tu, tapi makmum boleh teruskan semayang dengan tu imam. Begitu. Sebab boleh jadi lupa tu imam, boleh jadi tak tahu tu imam. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, tiada batas sebab lupa. Tiada batas semayang, maka adalah orang lupa, tiada harus kita ikut akan dia, akan orang lupa. Jadi tu imam lupa sekarang ni, boleh tak kita ikut orang lupa? Tak boleh. Kaedah dia tak boleh. Ikut orang lupa tak boleh. Dan jikalau tiada batas sembahyangnya sembahyang imam sekalipun, walaupun tak batas sembahyangnya sebab lupa, tapi kita tak boleh ikut orang lupa. Tu kaedah dalam sembahyang. Tak boleh ikut orang yang tersilap, tak boleh ikut orang yang terlupa, walaupun sembahyang dia sah. Naik rakaat kelima, tak boleh kita ikut dia, walaupun sembahyang dia sah sebab lupa. Kita tak boleh sebab yakin memang ni rakaat keempat, tak boleh dah ikut perbuatan yang salah.
Dan jikalau tiada, okey, atau disengajanya imam, maka batas sembahyang bagi imam tadi. Tiada harus kita ikut akan imam tu. Kalau dia sengaja dia turun, sengaja dia berdiri, mayang imam tu batal. Bila mayang imam tu batal, kita ni asal makmum ni tak ikut kalau batal. Sebab tu kita tak ikut perbuatan dia. Ini dia bagi sebab kenapa kita tak boleh ikut perbuatan makmum, perbuatan imam yang salah tu. Sebab pertama, kalau dia tak sengaja, tak batal sembahyang. Dan bila tak sengaja, kita tak boleh ikut orang yang tak sengaja ni. Yang kedua, kalau dia buat dengan sengaja, batal sembahyang imam. Dan orang yang batal sembahyang, kita tak boleh ikut. Sebab tu kita tidak ikut berdiri bersama tu imam, baca qunut dan tasyahud bersama tu imam, baca tasyahud, duduk. Tak boleh. Sebab ada kebarakan tu. Habis, selesai. Tu antara masalah yang agak rumit lah. Dan mungkin berlaku ketika sembahyang jemaah. Tak berlaku tak apa, dia berlaku siap. Tak berlaku tak apa, bolehlah huri-huri lagi. Dia bagi berlaku ke, kecoh orang belakang, mulalah masuk TikTok lah, masuk viral Facebook lah. Lepas tu celor tu imam. Lalu tu imam silap macam mana? Kita ni orang tak tahu ni, kita yang kena salah diri sendiri. Cuba tu imam, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahu akbar. Rakaat pertama agak kita buat macam mana tu, agak macam mana orang belakang. Sudah mufaraqah, seorang mufaraqah, seorang rokok kata imam, seorang berdiri balik, berdiri tetap, 3 mazhab. Seorang mufaraqah, seorang ikut tu imam rokok, seorang lagi dia baca Fatihah. Hak mana betul? Hak mana betul? Kena tengoklah tu imam tu baca Fatihah laju ke tak. Kalau dia baca Fatihah tu tak dapat qadar masa baca Fatihah yang sebenar, yang pertengahan, dia baca tu laju, satu nafas tu 10 saat. Kalau hak tu makmum belakang tu masbuk. Masbuk. Dia tak baca doa iftitah, dia tak baca ta'awuz. Lepas-lepas Allahu Akbar, dia baca satu nafas Fatihah 10 saat habis. Maka makmum belakang ni tak payahlah baca Fatihahnya, masbuk. Tapi persoalan juga timbul. Sebab kita ni disunatkan untuk dengar tu imam baca. Tu imam baca sunat. Kita sunat baca, kita sunat dengar tu imam baca. Jadi ketika dia baca Fatihah, kita tak boleh baca Fatihah. Bukan tak boleh baca Fatihah, kita dianjurkan untuk dengar bacaan Fatihah dia, dan baca Fatihah kita ni selepas dia baca amin. Tiba-tiba ke dia baca senapas tu, kita duduk senyap tengok dia. Duduk dengar dia, tiba-tiba 10 saat rukuk dah. Kalau ikut tarikhnya tu masbuk lah. Bila masbuk ke, tak wajib lah baca Fatihah. Sunat rokok, sunat pula rokok sekali dengan tu imam. Zuhir gitu. Payah kot tu imam. Itu imam isu dia tu imam gini. Rakaat ketiga kalau rakaat keempat laju. Rakaat pertama, rakaat kedua slow. Sebab apa? Dia berlagu Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rakaat ketiga, rakaat keempat, tiba-tiba Allahu Akbar. Boleh tak baca gitu pun. Pada rakaat ketiga keempat dia baca biasa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Apa tak baca gitu rakaat pertama, rakaat kedua? Itu soalannya. Kenapa tidak baca begitu pada rakaat pertama, rakaat kedua? Rakaat pertama, rakaat kedua kita baca elok ya, siap berlagu lagi. Kenapa rakaat ketiga, rakaat keempat tak buat begitu? Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bermula sujud sahwi itu dua sujud bukan 4. Saya lupa 3 kali ya. Buat 6. Tak boleh tu, dia tetap 2. Kesalahan ada 1 juta pun tetap 2 kali sujud. Bukan 1 juta tu kali 2. Mampus gitu. Pas sujud, pas sujud. Dan jikalau banyak lupanya seorang sekalipun, walaupun banyak lupa, tetap sujud 2 kali. Lepas tu kalau kita buat benda silap,
Imam tak buat benda silap, kita buat benda silap yang menyebabkan kalau sembahyang seorang perlu sujud sahwi, kita tak payah sujud sahwi. Kalau ditanggung sahwi makmum kepada imam. Contoh kita baca tasyahud awal tu baca tanpa selawat. Sunatlah sujud sahwi kalau sembahyang sendiri tanpa selawat. Tapi benda tu ditanggung oleh tu imam. Sahwul makmum, sahwinya makmum tu ditanggung oleh tu imam. Jadi kita tak payah sujud sahwi. Yang jadi sujud sahwinya kalau imam buat salah. Imam buat perkara kurang, sama ada kita tahu ataupun tidak tahu, kena ikut wajib sujud sahwi kalau tu imam sujud. Kalau tu imam tak sujud, kita tahu ada kekurangan pada imam, kita pula sunat sujud sahwi selepas salam tu imam. Begitu. Kemudian dah wajib diniatkan sujud sahwi. Ni banyak orang lupa ni. Bila kita turun ni kena niat sujud sahwi. Tak payahlah usolli, tak payah. Nawaitu sujud sahwi, tak payah itu. Niat sujud sahwi lah, nak turun ni dah sujud sahwi. Lesat. Maknanya dia turun tu bukan sebab lain, sebab nak sujud lah, habis tu ya. Bukannya dia turun tu sebab saya saja tu tak boleh lah. Semua orang sujud tu kalau nak sujud sahwi. Jadi niat lah tu. Tak payahlah nawaitu sujud sahwi, pakai wah-wah kat situ. Masuk gedok ni kan. Habis cerita lagi tu. Dan tempat sujud sahwi ni dahulu, yang ni sebelum daripada salam. Dia lepas salam pula. Lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sujud ramai-ramai. Tu. Dia sebelum salam. Ada kita pernah jumpa orang macam ni. Dia sujud selepas mayang. Semua lepas mayang sujud. Kita tanya dia sembahyang, dia sujud tu apa? Sujud syukur. Syukur kerana Allah Ta'ala beri hidup ni. Tu tak boleh sujud syukur. Sujud syukur ni mesti nikmat yang besar. Mesti nikmat yang tak disangka-sangka dapat. Itu baru kita boleh sujud sahwi. Sujud sahwi pula, sujud syukur. Ini nikmat yang maklum dah dapat bila. Nikmat yang maklum dah dapat bila. Ni tak sudah sujud syukur. Hidup sekarang ni maklum lah, kita sekarang hidup Bukannya kita sakit tiba-tiba sembuh. Tu lain lah. Kita sakit teruk ni, kanser tahap 4, wala'iyadzubillah, tiba-tiba sembuh, baru sujud sahwi. Sebab tu nikmat yang sangat besar, sembuh daripada penyakit tu. Dan sunat dibaca seorang ketika sujud sahwi ni, subhana man la yanamu wa la yasum. Suci zat Tuhan yang tidak tidur lagi tidak lupa. Tu maksud dia. Ataupun kita nak baca subhana rabbiyal a'la, ikutlah. Ni kalau sujud sahwi gini lah, subhana man la yanamu wa la yasum. Mudah ya. Takkan nak kena apa pula. Subhana man la yanamu wa la yas'u. Maka jika memberi salam dengan sengaja, padahal ingat akan sahwinya seorang, tiada dapat lagi ia seorang sujud. Tak boleh. Sekarang ni dia salam tak? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sengaja tak mau sujud. Padahal tahu dah, aku tadi tak baca selawat ni, tak payah sujud. Dia pun sadar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh ke tak sambung sembahyang untuk sujud sahwi? Tak boleh. Sebab dia sengaja dah. Dia tahu dah ada benda yang tak kena, dia kena sujud sahwi, dia tak buat, dia bagi salam dengan sengaja. Tu tak boleh sambung sembahyang lagi untuk sujud sahwi. Tak boleh. Okey, kemudian dan mana? Sama ada panjang perceraiannya atau pendek. Perceraian ni antara salam dengan sujud tu. Antara salam dengan sambung semula untuk sujud tu. Tak panjang ke tak kira. Kalau sengaja tak boleh batal balik. Tak boleh masuk sembahyang semula. Okey. Ataupun lupa ia seorang. Lupa. Dan panjang perceraian antara salam dengan sujud tu pada uruf, maka demikian juga. Okey, sekarang ni dia terlupa yang dia ni sebenarnya perlu sujud sahwi. Dia tahu kata, aku tadi tinggal selawat tapi aku terlupa sujud sahwi. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia berzikir, subhanallah, 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 doa pula.
Lepas tu teringat, loh terlupa sujud sahwi. Boleh tak sambung? Tak boleh. Sebab apa? Masa sudah panjang. Antara salam dengan nak sambung balik sembahyang untuk sujud sahwi, masa sudah panjang, tak boleh patah balik. Kemudian maka demikian juga tiada dapat lagi ia seorang tu sujud, noktah. Dan jika pendek perceraian antara salam dengan sujud tu, hendaklah ia seorang sujud sahwi. Sekarang ni dia terlupa. Aku terlupa selawat tadi. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Astaghfirullahalazim, baru teringat, lupa sujud sahwi. Boleh sambung sembahyang semula. Kerana apa? Kerana masa pendek. Masa sekejap je. Lepas salam tu, baru Astaghfirullahalazim, baru teringat, lupa sujud sahwi. Boleh sambung semula sembahyang untuk sujud sahwi. Lepas tu bagi salam balik. Dia tak bagi salam pula. Cara sambung sujud terus ya. Sebab kita sujud sahwi. Sujud sahwi terus. Sujud je. Sambung sembahyang macam kita nak buat sujud sahwi. Kita berhukum lah. Sebab kita nak sembahyang, nak sambung ni sebab nak sujud sahwi, bukan nak tambah rakaat. Kalau tambah rakaat baru diri. Kita terlupa. Lepas salam ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru teringat, loh tak tertinggal serakaat lagi. Baru kita sambung diri. Sebab kita nak sambung serakaat. Hari nak sambung sembahyang untuk sujud sahwi ya, kita sujud sahwi lah. Terus niat dalam hati nak sambung sembahyang, turun sujud sahwi, duduk semula, turun balik, duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Dan kena jaga, kalau kita sambung sembahyang balik tu, janganlah batalkan wuduk dulu. Kalau batalkan wuduk tu, ketika kita sambung, batal semua. Tu kena ulang semula daripada awal sembahyang. Kita salah dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, lupa sujud sahwi. Kita pun sujud ketut, habis cancel terus sembahyang tu. Kena start daripada awal semula. Gitu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian daripada dia kata hendaklah ia seorang sujud sahwi, kemudian yang ini selepas daripada diqasakkan kembali kepada sembahyang. Lepas dia qasak nak masuk semula sembahyang lah, jangan tak ada qasak pula tahu-tahu sujud ya, tak boleh lah. Dia kena qasak masuk sembahyang dulu. Dia kena qasak untuk sambung sembahyang, barulah dia sujud untuk sujud sahwi. Dan apabila sujud ia seorang, jadi kembalilah kepada sembahyang. Bila dia sujud, bila dia masuk balik dalam sembahyang, bila dia sujud tu maksudnya dia masuk balik dalam sembahyang. Bila masuk balik dalam sembahyang, kena jaga wuduk, kena jaga syarat-syarat sah sembahyang dan sebagainya. Maka wajib ia seorang memberi salam yang lain pula. Janganlah Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, lepas tu Allahu Akbar, lepas tu habis itu je. Tak ada salam. Tak boleh lah. Sebab dia bila masuk balik dalam sembahyang, seolah-olah tak ada salam. Salam tadi tu tak kira. Jadi kena bagi salam balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu. Dan apabila berhadas, batal sembahyangnya, sembahyang seorang. Tengah-tengah sembahyang dia sambung balik, ketuk. Batal sembahyangnya. Tengah-tengah sambung balik terkecil, batal sembahyang dia, batal belakang. Jadi jangan berhadas ketika mana sambung semula sembahyang. Sembahyang tu boleh jadi batal. Sebab kita sambung balik. Habis bab sujud sahwi. Kemudian babu salatin nafli. Kita berhenti awal sikit, apalah sampai bab dia dah. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kita ni kelas dah. Kuliah saya ni 2 minggu tak ada. Sebab balik Penang. Lama tak bercuti. Jadi 2 kali Khamis tak ada. Khamis minggu depan tak ada, Khamis sekali lagi pun tak ada. Khamis akan datang insya-Allah taala ada. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.